Azri. Ha? Dengan dia. Saya pakai yang mana ni? Pakai ni je. Tak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan sidang jamaah yang dikasihi, alhamdulillah di malam ni kita dapat lagi meneruskan kuliah ilmu walaupun saya menggantikan Ustaz Nur Azri yang mengajak tentang dosa-dosa besar. Namun kita direzekikan Allah untuk sama-sama dapat berada di dalam rumahnya antara maghrib dan isyak ini. Mudah-mudahan perkongsian kita bersama di sini memberikan kepada kita banyak pengetahuan tentang ajaran Islam dan menimbulkan kefahaman untuk kita dapat memahami lebih dekat tentang bagaimana untuk kita hidup mengikut cara yang Allah kehendaki, dan mudah-mudahan dengan itu menjadikan kita orang yang sentiasa ada kemampuan untuk bertindak menjadi manusia yang lebih terpandu dan tersusun hidup kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses yang dipanggil proses tahu, mahu dan mampu. Tahu ialah mengambil tahu tentang ilmu, iaitu belajar. Mahu ialah mahu memahami mana perlu kita buat dulu, mana perlu kita buat kemudian. Mahu ialah mahu untuk kita dapat memahami manakah yang prioriti, mana non prioriti dalam hidup ni, supaya bila kita bertindak, kemampuan kita untuk kita bertindak, kita tahu untuk melakukannya sebaiknya. Baik, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang pada orang awam dianggap perkara tu macam agak ganjil. Antaranya ialah ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik dari awal. Para mufassirin mengatakan ayat itu ialah menunjukkan akhirat itu lebih baik dari dunia yang kita duduk di awal ni. Persoalannya, kenapa Allah menyebut begitu? Tak bolehkah Allah sebut ikut susunan hidup? Sesungguh nak cerita tentang hidup dunia dulu kemudian baru akhirat. Demikian juga ayat 2 surah Al-Mulk yang kita baca, allazi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang terbaik sekali amalnya. Tak bolehkah Tuhan sebut hidup dulu kemudian baru mati? Sementelahan pula itulah dunia yang kita lalu. Kenapa Allah memilih menyebut akhirat tu lebih daripada dunia? Demikian satu ayat yang lain yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Rebutlah kurniaan Allah ke atas kamu untuk kehidupan kamu di akhirat, dan jangan sekali-kali kamu lupa habuan kamu di dunia. Kenapa Allah sebut akhirat dulu? Sekali lagi Allah sebut habuan akhirat. Lalu para mufassirin menyimpulkan bahawa Allah menyebutkan sesuatu yang baqa berbanding sesuatu yang fana. Allah lebih memilih untuk supaya hamba-hambanya yang dicipta, khususnya jin dan manusia ini, memilih sesuatu yang kekal berbanding yang sementara. Itu maksudnya. Sebab yang kekal itu baik syurga penuh dengan nikmat dan hubaya-hubaya, berhati-hati. Neraka juga akhirnya nanti di akhirat itu lebih buruk kesannya
siksaannya berbanding dunia yang kita lalu, sakit, demam, kepayahan hidup, mati orang yang kita sayang, tak besar mana jika dibandingkan dengan siksaan neraka. Jadi Allah memilih untuk menyebutkan hal-hal seumpama itu supaya hati kita condong ke sana, supaya kita tidak rasa berat melalui apa saja di dunia ni, baik Allah bagi nikmat atau Allah bagi musibah pada kita. Kita akan lalu berbagai cuaca dan iklim kehidupan hidup ini dengan tenang, dan itulah tujuannya. Nak dapat hal ini adalah suatu perkara yang sukar, melainkan kita, seperti tadi kita sebutkan di awal, kita belajar untuk kenal Allah, kenal Rasul, dan kenal jalan hidup seorang Muslim. Maka kita akan tahulah apa yang Allah nak daripada kita. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi, penting ke kita tahu benda ni? Allah, tuan-tuan, saya baru balik daripada Sabah, ada buat program di sana 10 hari. Tuan-tuan, bila kita pergi dengan rombongan kaki tangan MAS, bahagian kebajikan, kita bagi kepada dia orang banyaklah bantuan-bantuan, baik yang berbentuk fizikal, duit, dan ada kita hadiahkan Quran. Tuan-tuan, bila kita hadiahkan Quran, dia orang kata apa? Wakil dia berdiri, dia kata apa? Terima kasih, hadiahkan barang ni semua pada kami. Tapi tentang Quran ni, terima kasih banyak. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, Quran ni banyak dah dalam simpanan kami, di rumah dan di surau banyak. Kami nak satu je. Tuan-tuan boleh tak hadiahkan seorang guru Quran duduk di tempat kami, mengajar kami sampai 3 bulan, supaya kami boleh membaca Quran. Itu sebenarnya yang dia orang nak. Tuan-tuan, kita akan balik jumpa Allah. Surau ni dulu meriah, tuan-tuan, dengan ramai orang. Ni mungkin faktor cuti dan sebagainya, tak apalah. Tapi surau ni dulu, sejak saya duduk mari, saya kenal Tuan Haji Razak, tuan-tuan, kenal di Keluk SP dulu. Lepas tu datang ke surau ni, ramai tuan-tuan dulu, 100 orang lebih. Mana pi orang tu dah balik jumpa Allah, tuan-tuan, sebagian besarnya. Tuan-tuan tulis kiri, tulis kanan, kawan-kawan kita semua dah tak ada, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, saya pijak kasut saya nak balik malam ni, Allah ambil nyawa saya. Semudah tu je. Saya ingat lagi kecil-kecil dulu saya rajin ikut jemaah Islam. Jadi adalah tuan-tuan guru, sahabat-sahabat yang ajak, kalau ada majlis apa-apa je ajak pergi. Satu hari ajak pergi ziarah seorang sahabat kita yang dia sedang nazak. So kita pergilah baca Yasin untuk dia. Kawan yang ajak ni, saya ni pergi baca Yasin untuk dia, buat tahlil dan sebagainya. Habis baca Yasin, tahlil balik lah. 4-5 hari kemudian, tuan-tuan, orang hak kita baca Yasin, hak nazak tak boleh cakap tu, bangun, tuan-tuan, sihat. Dia mati bila, tuan-tuan? 6-7 tahun selepas itu. Tapi tuan-tuan, 4-5 hari lepas tu yang mati siapa? Yang mati orang yang ajak saya pergi ziarah dia. Masya Allah. Maut mengintai kita di setiap sudut, tuan-tuan. Sebab tu bila kita ada peluang untuk berbuat kebaikan, buat kebajikan, buatlah. Allah bukan tengok banyak ke sikit. Allah tengok kalau itu yang terbaik kamu ada, kamu bagi. Tuhan bukan macam manusia. Kalau kita sumbang 100,000, 1 juta, orang buat mock-up check, tuan-tuan, panggil media, ambil gambar kita, masuk surat khabar, tunjuk siapa yang bagi. Tu orang. Allah tak begitu. Allah kira kalau berat kamu bagi, tiap-tiap hari Jumaat bagi RM10. 4 minggu 40. Kena minggu kelima ada juga Jumaat RM50. Bagi kita besar RM50. Pasal apa? Pasal kita ada beban. Kita ada banyak lagi tanggungjawab kita kena tengok. So bagi kita RM50 tu pun kira besar. Maka besarlah di sisi Allah apa yang kita bagi itu. Berbanding orang yang boleh bagi 1,000, tuan-tuan puan, tapi cukup pekin nak bagi RM1,000 tu. Dia duk bagi RM100. RM100 bagi dia tak sama dengan RM10 orang yang besar RM10 tu bagi dia. Tu cara Allah nilai. Penting kita buat yang terbaik. Macam selalu saya kata kat diri saya pesan kat anak-anak saya pesan kat teman-teman, tuan-tuan, orang yang Allah muliakan berada di dalam rumah Allah ni. Kita datang ke masjid ni, cari redha Allah. Handphone ni letak tepi, tuan-tuan, jangan pegang langsung dah. Jangan duk tengok TikTok, WhatsApp ke FB, jangan tengok langsung. Kalau boleh, tuan-tuan, kita ambil mushaf yang ada ni. Tak usah tengok, walaupun kita kata kita nak baca Quran senang, melainkan kita duduk jauh, kita bawa handphone, kita tengoklah. Tengok yang tu je. Sebab ni rumah Allah. Bila kata rumah Allah, raih sungguh apa yang perlu kita buat di rumah Allah. Kita kalau pergi rumah orang, walaupun kita dah kenyang, tu rumah kita jemput makan, tak banyak sikit kita ambil juga makan. Kenapa? Nak jaga hati dia. Bukan takat tu je. Pergi rumah orang, cara kita duduk pun kita jaga tuan rumah. Kita tak duduk menghadap ke arah dapur rumah dia. Sebab pintu tu terbuka luas. Kemungkinan isteri dia, anak-anak perempuan dia akan lalu dengan tidak menutup aurat. Tetamu yang baik bila dia duduk, dia menghadap ke arah luar, dia tak menghadap ke arah pintu rumah dapur.
Itu pun kita jaga. Sebab apa? Nak raih tuan rumah supaya dia rasa selamat bila tetamu datang. Habis kita datang rumah Allah. Sebab tu kalau ada kesempatan untuk kita solat, seperti mana kita katakan, solatlah. Boleh banyakkan solat, banyakkanlah solat. Dahlah solat kita bukan banyak macam sahabat. Sekecil-kecil sahabat, maksudnya duduk jauh daripada Nabi. Berapa ramai di zaman Nabi sahabat Nabi? Para ulama mengatakan hampir 70,000 orang sahabat Nabi. Yang kecil, yang besar, yang dekat, yang jauh, 70,000. Yang duduk jauh-jauh tu lepas kenal Islam, jumpa Rasulullah, solat sunat mereka disebutkan oleh ahli sejarah paling kurang 100 rakaat sehari semalam. Banyak tuan-tuan, 100 rakaat. Dahlah 100 rakaat, khusyuk pula. Masya Allah. Kita dah lah tak banyak. Bila tak banyak datang bertandang rumah Allah, boleh buat sebanyak-banyaknya, buatlah. Buat. Boleh baca Quran, bacalah. Boleh berdoa, berdoalah. Boleh bersedekah, bersedekahlah. Boleh cuci tandas, nampak tak apa bersih, ambillah sikit tenaga kita, cucilah tandas tu. Boleh susun Al-Quran, susunlah Quran. Boleh lipat sejadah orang pakai tak lipat dengan elok, lipatlah. Apa saja kerja kita boleh buat. Boleh ganti selipar masjid, nampak dah berlumut dah. Tak usah duk kira kenapa masjid tak ganti. Apa kita boleh buat? Buatlah. Itu sebaiknya, sebab semua itu menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tuan-tuan. Saya nak cerita tentang saya dengan kawan saya baru ni pergi. Dia cerita tentang mak dia, guru Quran. Guru Quran yang hebat tuan-tuan. Masya Allah. Dia kena sakit jantung stage 4, berhenti sembahyang. Punya hebatnya. Tu kita takut benda macam ni lah. Mak dia tu guru Quran, mengajar orang Quran, kena jantung stage 4. Dia kata apa? Tak patut Allah bagi kat saya. Selepas saya membaca Al-Quran, saya ingatkan orang pada Allah dengan Al-Quran. Saya mengajar orang supaya orang boleh pandai. Allah bagi saya sakit jantung, tinggal sembahyang. Alhamdulillah tuan-puan, nurse tempat duduk di hospital tu kata setiap orang bila duduk mana-mana je ada peluang buat baik, saya kata tadi, buatlah. Jangan hanya duk layan orang, salin lampin orang. Kan kalau dia tu pakai diapers walaupun dah berumur tak apa ingat, jangan buat tu aja. Tengok kalau dia tu macam alpa sikit, ingatkan, cik boleh semayang cik. Nurse duk pujuk dia. Walaupun cik sakit boleh semayang. Mai saya ajar, cik saya tolong ambil wudukkan pada cik. Cik semayanglah cik. Akhirnya dia pulih balik dan sembahyang dia cukup jaga. Dia khadok balik yang dia tinggal berbulan-bulan tu sampai hari mati dia. Sebab ada orang baik ni lah. Jadi kita nak jadi orang yang macam tu lah. Segala-galanya perlu kita buat dengan penuh kebaikan. Maka kita akan berolehlah kedudukan akhirat. Jadi ahlul akhirah, orang-orang akhirat yang bersedia untuk nak balik jumpa Allah. Inilah perkara-perkara tuan-puan yang kita nak kena ambil perkiraan. Okay, tuan? So pada hari ini, malam ni kita nak berbicara sedikit tentang rezeki-rezeki yang Allah bagi pada kita dalam ruang hidup kita yang masih ada ni. Apa yang perlu kita buat? So kita nak tengok hal macam ni. Para ulama mengkategorikan rezeki yang Allah bagi pada manusia ni ada 4. Rezeki ni kita nak kena ambil perkiraan, bukan hanya apa yang kita nampak dalam bentuk maddi, material, duit, kan, kereta, rumah. Kita kena nampak umur yang panjang adalah rezeki, sihat tubuh badan adalah rezeki, boleh taat pada Allah walaupun umur kita makin lanjut adalah rezeki dari Allah. Beroleh anak-anak adalah rezeki. Beroleh anak-anak yang taat pada Allah dan berbakti pada mak dan ayah bertambah-tambah rezeki. Beroleh suami dan isteri adalah rezeki. Beroleh suami yang budiman, isteri yang taat, bertambah-tambah rezeki. Semua inilah bentuk rezeki yang Allah bagi kepada kita. Para ulama menyebutkan tentang ayat-ayat Allah yang menyebut tentang rezeki, dan inilah manusia-manusia yang melaluinya. Yang pertama sekali, rezeki yang dijamin oleh Allah. Surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Hebat tuan-tuan. Allah nak bagi tahu apa? Semua yang Tuhan cipta ni, Tuhan jamin dah rezeki. Baik macam kita manusia, jin ni termasuklah yang melata, yang duk terbang. Sehingga Allah kata apa? Dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, yakni bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia simpan rezeki itu. Tuan-tuan, aku tengok
National Geography ke tuan-tuan puan kan, tuan akan tengok tuan-puan, musim sejuk dia orang ambil semut-semut ni, binatang-binatang yang tak boleh lagi dah mencari rezeki pada musim sejuk, buat simpanan dah kutip 3 bulan sebelum datang musim sejuk. Sebab apa? Nak lalu 3 bulan musim sejuk tu pula sebelum datang musim bunga. Allah kata apa? Allah tahu rezeki yang Allah bagi, malah Allah tahu rezeki mana yang mereka simpan dan kat mana mereka simpan. Artinya apa? Allah jamin dah benda tu semua. Allah suruh dia orang kerja, Allah bagi ilham. Tak ada akal, tapi Allah bagi ilham pada semua makhluk Allah ni supaya tahu cara nak bertindak. Semua itu kata Allah tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Ini rezeki apa? Yang Allah jamin untuk semua makhluk. Hebat tuan-tuan. Nabi Sulaiman ni dia pernah minta pada Allah nak bagi rezeki dekat semua makhluk Allah yang ada, dan dia pula Allah berikan keistimewaan boleh bercakap dengan bahasa-bahasa makhluk selain pada manusia dan jin ni. Allah bagi peluang kat dia. Dia panggil lah tuan-puan makhluk dia yang kuat-kuat daripada jin ni semua untuk pergi tuan-puan cari rezeki. Dia nak jamu, dia nak panggil semua makhluk dalam tempat dia duduk tu untuk datang dan nikmati rezeki. Nak ambil sedikit, dia kata pada Allah, nak rasa memberikan rezeki kepada makhluk Allah sebagaimana Allah memberi. Dia nak rasa, Allah bagi kat dia. Lepas tu dia panggil tuan-puan yang darat, yang laut, yang terbang kan, yang melata, semua datang pakat makan. Habis-habis makan minta lagi. Tak ada satu makhluk pun yang jamah makanan Nabi Sulaiman bagi yang tak minta lagi kat dia. Waktu tu dia tunduk malu dengan Allah. Kenapa? Kalau makhluk bagi pada makhluk tak pernah rasa cukup. Tapi kalau Allah bagi, cukuplah banyak, ni pun rezeki juga, mungkin esok ada lagi rezeki lain untuk kita. Kalau Allah bagi, nescaya semua makhluk akan redha. Tapi tidak kalau makhluk. Hebat lah tuan-tuan. Pasal Allah bagi ni tuan-tuan, Masya Allah. Tu yang ada semut duduk taman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuba kurung dia dalam bekas. Nabi Sulaiman kata, aku akan bagi pada engkau setiap hari 1 butir rezeki yang kau biasa makan. Dia letak 1 butir tuan-puan. Esok Nabi Sulaiman datang tengok dia makan sikit je, dia tinggal lagi. Dia kata kat semut tu, kenapa kau tak makan? Kan aku jamin aku akan bagi kat engkau. Dia kata, kalau Allah jamin rezeki, aku yakin, sebab Allah tidak pernah lupa dan lalai. Tapi kalau engkau, aku takut kalau engkau lupa. Sebab tu aku makan sikit. Aku takut kalau kau lupa, aku boleh makan lagi sesuatu yang aku simpan. Tak ada jaminan tuan-puan kalau manusia ni bagi. Tapi kalau Allah bagi, orang boleh terima. Ni Allah nak bagi tahu, bab ni semua orang boleh terima. Tapi yang kedua yang disebutkan, rezeki yang kita dapat atas usaha. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa manusia hanya memperolehi apa yang diusahakannya. Ni bab yang kedua dalam manusia beroleh rezeki. Maksudnya atas usaha dia. Dia usaha 3 jam, dapat untuk 3 jam. Ada budak Malaysia, baris cucu-cucu kita lah, umur 17, 18, lepas SPM, pergi minta kerja, pergi dekat KLIA. Kami duk buat khusus untuk staf KLIA ni. Dia kata ada budak-budak Malaysia aku datang, kita terus lantik jadi supervisor. Sebab dia boleh dui bahasa, nak senang nak berdepan dengan pelancong, orang yang datang kat KLIA ni. Pekerja Bangladesh ke Indonesia ke, dia orang jadi pekerja biasa lah, gaji tak sebesar budak Malaysia ni. Dalam pada tu dia kata, budak Malaysia ni tak tahan lama, duduk 3-4 bulan, 5-6 bulan, belah. Kawan lah, main cucuk. Kau kerja sini, orang tak berkenan dengan kau, tengok je kau cuci lantai, kau dapat apa? Kau ikut aku kerja 3,000 jamin untuk kau setiap bulan. Betul ke ni? Betul. Ikut kawan dia. Kerja mana tuan-tuan? Kerja ladang kelapa sawit. Dapat 3,000, kerja sampai tengah hari je, pukul 3 habis. Tapi dia lupa macam mana gaji dibayar, macam itulah tenaga dia diperah. Sama aja. Balik adik pun tak kenal, sampai rumah adik pun loncat, siapa ni? Muka macam bangla sebiji, garing terus muka, duduk tengah panas matahari. Tak kenal. Kita jumpa dia 12 tahun tuan-puan, umur 30 lebih dah. Baru ni buat apa? Cuci kereta. Maksudnya apa? Budak Indonesia yang kerja kat KLIA tu tuan-tuan, sekarang dah jadi supervisor dah. Dia kekal kat situ, buat yang terbaik. Orang ambil dia. Kita ni duk loncat rata pergi
Kita dapat apa yang kita usahakan. Nak cerita tu lah kat sini. Imam Syafi'i pernah kata dekat guru dia, Imam Malik. Dia kata, tuan, saya lihat hanya mengajar je. Tuan tak keluarkah cari rezeki untuk diri tuan? Maksudnya zaman tu, mengajar ni bukan ada upah tuan-tuan, atas orang bagi. Tapi Imam Malik ni terkenal kaya. Kaya sungguh dia. Kuda dia kuda terbaik. Bila orang tanya kat dia, orang Yahudi pernah tanya kat dia, kata dunia ni syurga bagi orang kafir, jannatul kafirin, sijnul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Tapi aku lihat aku yang susah, engkau macam senang aja. Imam Syafi'i kata, level macam aku dapat sekarang ni masih terpenjara sebab aku terikat dengan banyak peraturan yang ada dalam Islam untuk menjadikan aku manusia yang terpuji pada pandangan Allah. Dan kau ni duduk macam ni pun kira syurga dah, sebab di akhirat nanti kalau kau tidak beriman kepada Allah, kedudukan kau bukan begini. Neraka lebih dahsyat daripada derita yang kau tanggung di dunia seperti sekarang. Dan aku jika beriman dengan Allah sampai aku mati, Allah akan bagi padaku keluasan syurga yang tidak ada had dan limitnya. Tapi Imam Syafi'i tanya kat dia, tuan, aku lihat tuan tidak mencari sesuatu untuk hidup tuan. Imam Malik kata, Allah jamin rezeki untuk setiap yang berusaha. Aku usaha cara ni. Tak, dia kata, kita kena usaha untuk diri kita punya rezeki. Yang mengajarlah. Macam saya belajarlah, tapi kena usaha. Malik kata, ya, tapi Allah kan sebut begitu, kamu akan dapat atas apa kamu usahakan. Saya dapat atas apa saya usahakan dengan mengajar. Imam Syafi'i tak puas hati. Dia pun keluar. Dia kata, saya nak tunjuk pada tuan bukti kita dapat atas apa yang kita usaha. So dia keluar tuan-tuan, dia dapat rezeki pada dia usahakan buat kerja sikit, maka dia beli buah anggur. Bila dia beli buah anggur, dia niat dia nak bagi pada guru dia sebagai hadiah Imam Malik. Maka dia bawa pergilah buah anggur tu bagi pada Imam Malik. Bila dia bagi buah tu pada Imam Malik, Malik kata kat dia, kan aku dah kata kat kamu usaha apa yang kamu dapat, aku duduk di sini berusaha, kamu bawa pada aku anggur ni dan berikan pada aku, dan tu rezeki Allah jamin untuk aku atas apa yang aku usahakan. Nak cerita apa tuan-tuan? Kita buat atas apa kita dapat lah. Ni label kedua. Manusia dia nak, dia usaha dan dia akan dapat, insya-Allah. Saya tuan-tuan, saya tertarik dengan satu pendapat seorang jurulatih yang bagus tuan-tuan dalam mendidik manusia ni. Dia kata manusia berjaya ni ada dua. Pertama, dia buat sebab dia terpaksa buat, dia usaha sungguh-sungguh. Yang kedua, dia buat sebab dia minat buat, pun dia berjaya. Ada ibu yang dia susah ditinggalkan suami, pergi menoreh getah, ditinggalkan suami dengan anak 6 orang, toreh getah tuan-tuan, sampai akhirnya dia membesarkan anak-anak dia. Anak-anak dia berjaya dan anak-anak dia bela mak dia, berjaya juga. Dia berjaya sebab apa? Sebab dia buat atas survival, atas terpaksa buat, kerana aku ada anak-anak 6 orang dan aku nak anak-anak aku dibela oleh Allah. Dia bagi pelajaran sebaiknya, didedahkan anaknya dengan sesuatu yang sangat bagus untuk agama mereka, dan mereka membesar jadi insan-insan yang soleh, dan mereka kemudian membela maknya kembali. Berjaya tak? Berjaya. Tapi anak-anak mereka tuan-puan, semuanya tidak ada yang bekerja dengan kerajaan, semua jadi usahawan-usahawan yang hebat. Dia buat sebab apa? Sebab dia tengok mak dia dan dia rasa minat sungguh-sungguh nak ceburi dalam bidang usahawan seperti mana mak dia. Mak dia buat sebab terpaksa, dia buat sebab dia minat. Anak dia mencipta lagi hebat tuan-puan. Setiap orang anak dia tu mencipta sejarah dalam perniagaan mereka masing-masing. Buat sebab apa? Sebab dia minat. Tapi kalau kita buat lebih kurang macam lelaki tadi tuan-puan, lepas kerja KLA pergi pula kerja kat ladang kelapa sawit, tak selesa, tinggal pula sampai akhir umur 36 lebih tuan-puan, tak kahwin lagi, kerja cuci kereta. Saya bukan nak kata cuci kereta tu hina, tapi kau tak berjaya. Patut jadi tokek yang buat kau wash diri dah, bukan duk kerja dengan orang lagi dah 10-12 tahun dah. Kenapa? Sebab buat lebih kurang. Tu dia kata kat sini, kamu akan dapat atas apa yang kamu usahakan. Ni yang kedua. Yang ketiga ni hebat. Sebab apa? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat yang selalu juga kita dengar tuan-puan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Satu. Dia kata kalau kamu syukur atas apa Allah bagi kat kamu, maka Allah akan tambah lagi rezeki kepada kamu. Ni rezeki yang bukan hanya dijamin oleh Allah, tapi rezeki ini diberi oleh Allah atas Allah suka dekat dia, sebab dia selalu bersyukur kepada Allah. Allah bagi sikit dia terima, Allah bagi banyak dia syukur. Allah bagi musibah dia redha, Allah datangkan ujian dia sabar. So Allah suka pada orang macam ni. Bila Allah suka, maka Allah tidak pernah bagi dia rugi dalam hidup dia. Macam mana kita nak jadi orang macam ni? Kena ambil apa saja peluang yang ada.
Dan kita tahu di antara anjuran Nabi ialah baca surah Al-Waqi'ah, maka tidak akan fakir kamu, kata Nabi, sehingga hari kamu mati. So baca surah Al-Waqi'ah, sebab itu jaminan daripada Allah. Selain pada itu, selain pada baca, amal ialah apa? Solat sunat duha, yang Allah jamin tuan-tuan, solat sunat duha ini orang yang mengerjakannya secara istiqamah, maka Allah lah penjaga rezeki baginya, diberikan kecukupan. Cukup ni tuan-tuan, satu benda yang sangat mahal dalam hidup. Cukup ni satu benda yang sangat mahal. Sebab kalau kita rasa tak cukup, seperti mana kata Nabi, ada orang yang mencintai dunia sehingga akan seluruh dunia ni jika boleh dibuat seperti mana satu bola yang besar diletak pada tangan kanannya, boleh bawa, dia masih tak puas, dia nak juga satu lagi bola dunia sebesar itu sebelah tangan kiri dia pula. Bagi pencinta dunia tidak ada kepuasannya, tapi bagi orang yang syukur kepada Allah, Allah jamin kecukupan untuknya. Cukup ni penting, cukup ni sangat penting. Redha tuan-tuan atas rezeki ni, Masya Allah. Lepas tu bila dia dapat lebih, dia boleh bagi ke orang. Saya teringat pada siapa tuan? Saya teringat pada kawan saya, kata waktu nak pergi Langkawi, dia kata, Sabri, hang mai awal sikit pagi dekat Kuala Perlis, aku tunjuk kat hang seorang lelaki tua ni, hang mesti kagumnya. Hang kata apa? Sebab itulah Allah selamatkan bumi Malaysia ni, sebab ada orang macam dia. Dia buat apa tuan-tuan? Dia nelayan pantai, duk pergi ambil ikan, pasang rawai tu yang banyak kail tu dekat bawah paip besar yang bawa air bersih ke Pulau Langkawi daripada tanah besar ni. Dia duk pergi duk tepi tu lah, duk pasang tu. Bila dia balik, ada 7-8 orang dah, orang tua-tua ni, laki perempuan, duduk kat pantai ni, duk tunggu dia. Dia tak tunggu apa? Saya tunggu tengok, rupanya tunggu dia. Bila dia balik tuan-puan, dia hanya akan ambil ikan 3 kilo aja. Lebih daripada 3 kilo dia akan bahagikan kat semua orang yang ada tu kat pantai ni. 7-8 orang ni dapat ikan daripada dia. Selang sehari dia akan pergi ke laut. Dah pergi haji tuan-puan, dah pergi umrah dah. Apa yang dia simpan 3 kilo tu? 1 kilo untuk dia makan, 2 kilo untuk dia jual. Hak 2 kilo tu Allah bagi barakah atas rezeki dia. Pasal apa? Dia duk buat benda macam tu. Ni orang hebat. Orang syukur apa yang Allah bagi kat dia, dan tanda syukur dia, dia ambil bahagian dia dan dia bagi pula selebihnya kepada orang yang lebih perlu daripada dia. Dan dia anggap rezeki itu hanya laluan kepada dia untuk orang lain. So dia ambil apa yang patut selebihnya milik orang lain. Ni hebat lah tuan-tuan. Ada seorang lelaki dekat Tikam Batu, Masjid Mubarakah. Dia buat apa tuan-tuan? Bila habis musim padi, dia tanam sayur. Tanah dia 3 relung besar tuan-tuan. Relung kedah dekat 4 ekar habis. Tanam sayur penuh ni, hasil duit padi itu. Hak dia keluar zakat dah. Dia ambil tu tanam sayur, tanam terung, tanam cili tuan-tuan. Tanaman kontan yang 3 bulan ni, sebab ayak nak masuk balik lepas pada tu. Tanam tuan-tuan, pasang sprinkler ni, duk pusing itulah sampai subuh betul. Elok sampai 3 bulan, subuh dah semua, dah keluar hasil dah. Dia akan pergi ke masjid minta izin dekat imam ni. Imam pun tahu dah, tiap-tiap tahun tu kerja dia. Dia akan ambil mikrofon minta izin ke imam, tuan-tuan, tanaman saya tanam tu 3 relung tu semua dah keluar hasil dah. Tuan-tuan pergilah ambil tuan-tuan. Saya niat memang nak bagi kat tuan-tuan. Hebatnya tuan-tuan, orang hebat. Orang hebat. Ni yang Allah sebut dalam Quran, wa bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Sebab mereka nilah Allah terus berikan bantuan pada bumi itu. Patut maksiat, dosa dah banyak dah, tapi sebab ada orang macam ni Allah sayang. Wa bihim yurzaqun, kerana ada mereka nilah Allah terus berikan rezeki. Ni orang-orang yang syukur kepada Allah atas apa Tuhan bagi kat dia. Tak kedek tuan-tuan, tak simpan untuk dia. Ni saya nak kata kat tuan-tuan pada malam ni. Kita nak masuk level ni ke? Tak tuan-tuan, kita nak masuk yang keempat ni. Apa yang keempat ni? Ni yang selalu orang gantung kat rumah-rumah semua tuan-tuan. Ini bukan rezeki yang Allah bagi sebab Allah sayang je. Allah bagi sebab Allah rasa dia ni orang Allah. Apa dia ayat ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan, kepayahan dalam hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya daripada sumber yang dia tidak tahu daripada mana datangnya. Masya Allah. Ni label lain lah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Datuk Daud Cik Ngah, dia mantan pengarah bahagian haji di tabung haji. Kemudian dia bersama dengan teman dia orang buat Andalusia ni. Saya masih ingat tuan-tuan, dia kata apa? Kalau nak pergi umrah, sebaik-baik pergi umrah ni 4 tahun sekali, lepas dah selesai yang wajib ni. 4 tahun sekali. Ada duit boleh pergi apa tiap-tiap tahun? Tak, dia kata bila pergi 4 tahun sekali, pengalaman dia tengok orang pergi
4 tahun sekali ni, kerinduan kepada Kaabah tu besar. Kerinduan nak semayang tiap-tiap waktu di Masjid Nabi dan juga Masjid Haram tu besar. Tak mau duduk dalam hotel ni. Kerinduan nak pergi tiap-tiap waktu ke masjid tu besar. Kerinduan untuk memberi, infakkan harta kepada pekerja-pekerja yang duduk dekat dalam masjid tu, tuan-tuan, besar. Paling tidak dia kata setahun sekali. Sebab kalau pergi tiap-tiap bulan, 2-3 bulan, saya tengok dia kata ramai, bukan kata semua, ramai solat dalam hotel lah. Lepas tu duk jalan shopping, duk pergi cari nasi unta, pergi Madinah cari syarik korban, kan, tempat mana sedap nak makan, tu je kerja dia. Maksudnya apa? Kalau kita nak masuk kategori yang keempat ni, balik kampung, tengok ada kawan kita sama tu, orang kita umur 60-70, nak kumpul duit punyalah payah, duit dihabiskan untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak pun kerja lebih kurang, tak dapat nak bantu ayah. Ayah lalu hidup dengan baik. Ayah duduk kategori kedua dan ketiga dalam bab rezeki ni, redha dah dengan Allah, sebab dia berjaya besarkan anak-anak tanpa meminjam dan berhutang dengan siapa-siapa. Di hujung umur dia syukur pada Allah. Tapi kita yang Allah bagi lebih, duduk kategori yang keempat. Buat apa? Tengok mereka tu. Kalau boleh kita tak payah dah pergi umrah, tuan-tuan, 4-5 bulan sekali, hantar orang tu pergi umrah, lagi besar pahala pada kita pergi, tuan-tuan. Ni orang-orang yang Allah suka. Dia menyebarkan rezeki itu tak kira, tuan-tuan. Apa yang dia suka dia bagi. Dia suka pergi umrah, dia hadiah umrah tu kepada orang. Tu maksudnya. Bukan bagi RM1 2 orang. Ni cara kita melihat. Tapi ni kena latih, tuan-tuan. Perempuan, saya kena latih diri saya, tuan-tuan pun kena latih diri kita. Mari ke surau An-Nur ni, jangan nak mari semayang aja. Tengok-tengok ada selipar yang berlumut. Duit surau buat apa? Tuan-tuan duk kira lah duit surau. Kita ni boleh buat apa? Kita pergilah beli selipar, letaklah kat situ. Sampailah masjid macam saya kata tadi, kita tengok ada orang ambil sejadah tak lipat. Ambillah masa sikit, kita balik rumah pun dah buat apa, tuan-tuan? Ambil masa sikit, lipat sejadah, letak balik bagi elok. Maksudnya, latih dulu diri kita untuk suka buat macam tu. Benda-benda yang mudah dengan tenaga, dengan masa. Nanti wang ringgit kita mudah nak keluar. Sebab dia punya kategori takah untuk kita nak korban ni, dia bermula dengan masa. Boleh tak korban sikit masa kita berada di masjid, waktu duduk di rumah, kita datang, ambil sikit masa dengar pengajian. Contoh begitu. Ambil sikit korbankan tenaga. Tengok apa yang boleh kita korban. Masuk kat tandas, tengok ada kat tandas tu orang tak flash. Dia terlupa ke apa-apa ke. Kita tengok Allah tak flash. Ni ustaz hak main mengajar apa pula? Dah ustaz tu kena bala bencana pula. Duk pergi kata ke ustaz tu apa? Kita duk buat apa kat situ? Kita masuk tandas lain. Ini saya kata kerugian dalam hidup. Tuhan bagi kita nampak masalah. Tekanlah flash. Flashlah tandas yang tak terurus dengan baik itu, kita masuklah tandas yang lain. Latih dulu dengan masa kepada tenaga. Nanti harta kita mudah nak korban. Dia tak ada tiba-tiba nak jadi. Tengok tuan-tuan puan, mak saudara kita, anak saudara kita, tuan-tuan, anak saudara kita tu sebaik-baik korban pada ahli keluarga yang terdekat. Sebab Jibril pernah kata pada Nabi ketika Rasulullah tanya, kamu akan turun ke tak lagi selepas aku tiada? Kata Jibril, aku akan turun sebanyak 10 kali. Salah satu yang dia sebut ialah apa? Diangkat rasa sayang kepada kaum kerabat. Ada orang jaga kawan cukup baik, nak ajak kawan, nak pergi mana-mana dengan kawan, tapi adik-beradik jarang kita tengok. Tu dah kita termasuk dalam perkara tu. Bukan nak kata benda tu memang tak ada, cubalah adakan. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadika yashkur, sikit sekali pada hamba-Ku yang bersyukur. Kita kata apa? Kan Allah pun sendiri dah sebut. Bukan Allah dah sebut, apa kata Nabi? Kamu cubalah jadi orang yang sedikit tu, orang yang syukur tu. So kita nak ambil yang tu lah. Di celah-celah Jibril kata kepada Nabi, di antara perkara aku turun selepas engkau tidak ada, ialah aku cabut rasa sayang pada kaum kerabat. Maksudnya kita lebih jaga hati kawan. Kita cubalah jadi orang yang sikit yang jaga kaum kerabat tu. Akak duk jaga mak lama dah 13 tahun ni akak. Akak ambil lah cuti akak. Nak pergi mana nak jaga mak ni? Tak apa akak, biar kami gilir. Akak pergi umrah boleh akak? Akak ngabang pergi umrah. Kami pakat adik-beradik kami kumpul. Ni duit akak. Kami ambil duduk dekat akak, dekat Sofah Tower. Madinah pun kami ambil duduk dekat. Akak pergi dengan agensi ni. Bagus, dia jaga sungguh jemaah dia. Hantarlah dia pergi. Besar pahala kita tuan-tuan puan. Pertama ambil bahagian jaga mak kita. Yang kedua kita ambil pula rezeki bagi kat akak kita yang tak ada peluang langsung untuk nak pergi. Ambil tempat kita. Besar tak pahala? Besar. Ni siapa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah lepaskan dia pada kesusahan sebab dia lepaskan orang lain daripada kesusahan. Kita nak duduk tempat ni, Allah bagi rezeki pada sumber dia tak tahu pada mana datangnya. Yang tak tahu datang dia pada mana, maksudnya apa tuan-tuan? Tiba-tiba dapat
jatuh di riba kita duit. Tak, jarang jadi macam tu. Apa dia tuan? Balik pada hak tadi lah. Allah bagi kita sihat sampai hari kita mati. Itu rezeki. Sumber yang kita tak tahu. Patut kita datang sakit dah. Patut nak sakit dah kita. Tiba-tiba sembuh dengan baik. Kawan pun heran. Dulu teruk Amin. Dia punya darah tinggi je. Tiba-tiba balik normal. Boleh pula beribadah pada Allah. Nampak dulu lutut tak kuat tuan-puan. Tiba-tiba dia boleh pula kerjakan berbagai-bagai perkara kebajikan dan baik untuk orang lain. Allah bagi itu sebab apa? Sebab dia memerhati kehidupan orang lain. So kita nak duduk di sinilah tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Itulah perkara kita nak sebut pada malam ni. Nak mencari redha Allah. Supaya apa tuan-tuan perempuan? Allah ingat pada kita sampai hari kita mati. Takut jadi macam kita dengar tentang guru Quran tadi tu. Sebab kita duk rasa kita bagus. Rupanya kita ibadah tu untuk diri kita aja. Tu saya kata tuan-tuan, akhir kata-kata saya tuan-tuan ingat sungguh-sungguh. Saya jumpa orang tuan guru. Dia kata apa? Kalau boleh kita buat baik dengan orang, buatlah. Sebab yang tu sangat Allah ambil kira. Bila kita sembahyang tahajud malam, bukan tak baik tu untuk kita seorang. Buatlah. Kita dapat sembahyang duha sampai 8 rakaat. Buatlah. Tu sangat baik untuk kita. Boleh baca Quran, khatam seminggu sekali. Buatlah. Tapi kalau kita ada peluang untuk buat kebaikan dengan orang, walaupun sikit, yang tu lebih dipandang Allah daripada hak kita buat untuk diri kita dengan Allah. Saya kata contoh, dia kata dengar ni. Kamu ingat orang buat mi? Saya pernah sebut lah tuan-tuan, contoh ni pada kita dulu. Orang buat mi. Pukul 12 malam dia start buat. Ni cerita orang baru nak buat mi, tak guna mesin yang lengkap auto tuan-tuan. Malam dia uli tepung. Saya pernah duduk dengan dia orang tengok. Ya Allah tuan-tuan. Pukul 2 pagi selesai. Lepas tu tuan-tuan, mula dah mi tu tuan-tuan nak dimasukkan ke dalam mesin yang dia buat tu. Pakai tangan je gelek ni. Keluarlah rupa mi ni. Kan? Lepas tu rebuih pula. Dalam air panas. Lepas dah rebuih bawa keluar tuan-puan, minyakkan pula. Pasang kipas nak bagi sejuk mi. Takkan sampai dekat pukul 5 pagi. Lepas tu dia masukkan pula dalam bekas-bekas hak nak 10 kg, nak 5 kg, hak nak 2, hak nak 1 kg ni. Selesai bila tuan-puan? Dekat-dekat nak sembahyang subuh. Dia tak dapat pun buat tahajud malam. Tapi tuan-puan, dia hanya dapat sembahyang subuh. Dapat sembahyang subuh. Lepas tu start pergi hantar pula mi tu lepas subuh. Sebab gerai-gerai semua dah nak dah mi. Pasar-pasar dah nak dah mi. Dia lagi besar pada kita yang tahajud malam. Tiap-tiap malam sama 20 tahun. Kenapa? Sebab kita tahajud untuk diri kita seorang. Dia bagi mi yang halal masuk di mulut orang. Sehingga orang tu boleh bekerja dengan baik. Anak-anak dia pergi sekolah makan makanan yang halal. Lagi besar pahala sisi Allah berbanding kita yang buat tahajud malam. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Maksudnya kalau kita boleh buat dengan Tuhan baik tu dah okey dah. Tapi umur macam kita sekarang masuk 50-60 tahun ni, kena gunakan sebaiknya untuk mula berbuat kebaikan sesama manusia. Untuk menambah amal bakti kita dan duduk dalam kategori yang keempat ni. Di mana Allah beri kepada kita rasa tenang dan lapang lalu hidup di dunia dan beroleh kejayaan besar di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Ampun maaf, mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri kita bersama. Sudah tak ada soalan kan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebab setengah tempat dia ada soalan, dia tanya tentang hal macam ni. Tapi tak apalah, saya rasa benda ni benda normal je, mudah je untuk kita faham. Cuma tinggal untuk kita nak buat je. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.